Baik, itu dia seperti yang kita saksikan tadi betapa besarnya sumbangan dan jasa Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis kepada Malaysia secara keseluruhannya. Baik, kita masih lagi bersama Tan Sri Siti Ahsan dan juga Dato' Wan Kadri Wan Mahusin. Sebelum saya nak bersama Tan Sri, tapi saya kira rakyat Malaysia yang pernah mendengar cerita daripada Datuk sendiri, dalam ramai-ramai kawan Allahyarham Tan Sri, pastinya Datuk antara yang terakhir bersua dengan Tan Sri, dan pastinya Datuk tak menjangkakan turunnya Datuk dari helikopter itu adalah perpisahan buat selama-lamanya dengan Tan Sri. Secara ringkasnya Datuk, boleh imbas seketika saat itu kepada kami semua rakyat Malaysia? Sebenarnya pada hari itu kita dalam perjalanan daripada Pekan selepas menghadiri perkahwinan anak Perdana Menteri, kita ke Muazzam Shah. Seterusnya kita nak ke Bandar Tun Razak untuk menziarah ayahanda kepada seorang pegawai dia yang baru meninggal dunia. Tapi oleh kerana cuaca tak baik, dia nak meneruskan perjalanannya ke Kuala Lumpur. Jadi di waktu itu di dalam pesawat yang sama saya minta izin untuk turun oleh kerana saya mempunyai tugasan lain untuk dilaksanakan pada hari berikutnya, dan saya pun tak bersedia untuk ke Kuala Lumpur. Sebab pada asalnya helikopter tu memang nak ke Bandar Tun Razak daripada Muazzam Shah. Tapi oleh kerana cuaca yang tak baik, keputusan untuk ke Kuala Lumpur tu dibuat masa di atas kapal terbang. Jadi di waktu itu saya minta turun, dan saya turun di salah satu kampung yang berdekatan dengan Bandar Tun Razak. Masa itu Datuk seorang turun? Saya seorang. Dan selepas menerima perkhabaran, mungkin pada ketika itu kita tidak dapat kepastian lagi, apa reaksi Datuk ketika itu? Saya di sekitar jam 5 lebih macam tu saya dapat call daripada Kuala Lumpur, daripada kawan-kawan yang menunggu Tan Sri, mengatakan Tan Sri tak sampai ke destinasi yang sepatutnya dia sampai. Jadi beberapa minit lepas itu ada kawan saya call beritahu bahawasanya dikabarkan helikopter Tan Sri terjatuh. Jadi saya masa itu memang terkaku. Cara kebetulan di waktu itu saya berhampiran dengan pejabat saya. Saya call setiausaha kerja saya minta buka pejabat. Saya naik ke pejabat dan saya tengok TV. Saya tengok TV, yang pertama sekali saya tengok di situ berita tentang satu helikopter terjatuh dan 3 mayat dijumpai. Dan di waktu itu saya masih menaruh harapan. Sebab saya tahu Tan Sri JJ ni orang yang sangat, orang kata sangat kuat, dia semangatnya tinggi. Hinggalah berita yang sebenarnya saya dapat sekitar selepas Maghrib mengatakan yang Tan Sri dah tak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih Datuk sudi menceritakan sendiri pengalaman yang sekira akan dikenang sampai seumur hidup Datuk. Tan Sri, umum mengetahui juga Tan Sri lahir pada tahun yang sama, di lokasi yang sama, di Pekan Pahang Tan Sri, dan juga bersekolah sampai ke darjah 3. Saya bersekolah sama kelas. Sama kelas dengan Tan Sri? Di sekolah rendah. Dan kemudian di tingkatan 1 hingga 3. Oh, tingkatan 1 hingga 3? Di Pekan. Pertamanya di Ahmad Primary School. Seterusnya Ahmad High School sehingga tingkatan 3. Tapi selepas tingkatan 3, Allahyarham telah masuk jurusan sains. Di Pekan tu tak ada sains, jadi dia kena pergi ke Sultan Abu Bakar School di Kuantan. Dan saya meneruskan pelajaran dalam art stream di Pekan, sehingga saya masuk tingkatan 6 juga ke Kuantan, dan sama-sama di sekolah yang sama, Sultan Abu Bakar School, dulu di hostel yang sama. Di hostel yang sama juga? Lama lah. Dan seterusnya setelah kami dua-dua graduate, dia buat Bachelor of Engineering di Manchester. Very smart, first class honors. Dan lepas tu dia pulang ke Malaysia, kami terusan. Sehingga banyak tahun kemudian, masa saya dilantik sebagai Ketua Session Negara dalam tahun 2006, dan beliau masih lagi masa tu di Jemaah Menteri. So selalulah jumpa sekurang-kurangnya sekali seminggu akan jumpa dengan dia. Tu saya amat sedih. He's a good friend. Tetapi arwah Tan Sri JJ ni memang macam tu. Semua orang amat mudah berkawan dengan dia. Dia tak kira siapa. Orang Pekan panggil tak kira bulu lah.
Okey. Dan ya, secara tersuratnya pasti seperti yang profil kita bawakan tadi, ramai yang mengenali Tan Sri Jamaluddin Jarjis. Secara tersiratnya Tan Sri bermain bersama sampai satu asrama dan juga naik sebagai orang hebat bersama-sama. Mungkin ada sesuatu yang signifikan dengan diri Tan Sri dengan Allahyarham, boleh kongsikan kepada kami. JJ dia suka beritahu orang, termasuk bos kita orang yang pertama lah. Okey. Bahawa kita hampir-hampir dekat kampung pun dekat-dekat. Okey. Dia dibesarkan oleh ibunya dan juga arwah bapa tiri dia. Saya pun ada bapa tiri dia. Bapa tiri kita orang pun kenal sama-sama. So hampir samalah hardship together. And apa yang penting, macam arwah Tan Sri JJ ni, dia bekerja kuat. Masa di sekolah rendah tu dia tak nampak lagi, dia ni late developer. Tapi dia kerja amatlah kuatnya, bukan saja dalam pelajaran, tapi dalam apa sekalipun. Dalam sukan, dia sportsman lah. Lari pun kuat, laju, main bola, main hoki, bukan takat sekolah saja, untuk negeri sampai. Okey. Dan kalau Datuk boleh kongsikan juga, sebab saya ramai kawan-kawan media yang cerita bila ikut Tan Sri JJ keluar negara. Contohnya Tan Sri Jamaluddin ni dia akan duduk di satu tempat, setiap malam dia akan Skype. Adalah wartawan tanya, Tan Sri Skype dengan siapa? Rupanya dia Skype dengan penduduk di Rompin. Penduduk Rompin ni dia tak suka telefon sebab dia suka tengok muka. Peribadi sebegitu susah nak cari kepada pemimpin. Datuk melihat je. Sebab cara kebetulan pada waktu itu Tan Sri sebagai duta ke Amerika. Sebagai ahli parlimen, dia menghasilkan setinggi mana pun rakyat itu mesti boleh dicapai. So hubungan itu mesti dilihat secara wajah. So cara kebetulan di waktu itu kita dikenalkan dengan Skype itu. Jadi kemana saja program yang saya buat, saya selalu buat itu Skype tu dengan Tan Sri semasa di Amerika. Jadi dia boleh bercakap di Amerika dan rakyat dengar dia bercakap dan boleh berinteraksi secara live walaupun dia berada di Amerika. So itu satu keadaan yang pada saya sangat menarik lah. Yang walaupun jauh di mata tapi tetap bersama-sama dengan rakyat. Dan Datuk, dari satu sudut juga, Datuk Adun di bawah Tan Sri agak lama juga. Saya baru. Datuk baru. First term. Okey, tapi pengalaman bersama Tan Sri itu agak lama. Dan melihat kepimpinan Tan Sri di Rompin selama 6 penggal secara keseluruhannya, bagaimana Datuk mewar-warkannya? Tan Sri JJ ini menjadi ahli parlimen pada tahun 90. Saya mula membantu dia pada tahun 93. Masa itu saya ketua pergerakan pemuda. Dan Tan Sri JJ ini style dia di kawasan dia suka ramai orang membantu dia. Saya ini di antara yang membantu dia. Jadi di kawasan. So jadi Tan Sri ni dia dari segi kerja semata yang itu Tan Sri Siddiq beritahu dia sangat fokus dan dia katanya kalau meniaga tu mesti ada untung, kalau politik tu mesti ada mileage-nya. Jadi dia sentiasa memastikan yang apa yang dia buat itu ada kesan politik antara dia dengan rakyat. Tapi satu yang menarik tentang Tan Sri JJ ni, sifat dia semula jadi dia memang orang yang sangat penyayang, pemurah dan sangat mengambil berat tentang rakyat yang susah. Jadi kalau ada yang kata kes orang meninggal, jadi soalan pertama, berapa orang anak dia? Anak dia masih sekolah ke tidak? Jadi kalau ada yang sekolah, dia kata kamu pergi jumpa dia, ambil anak itu sebagai anak angkat. Jadi sekarang ni saya pun tak boleh tahu Tan Sri berapa ramai anak angkat dia. Dan orang-orang susah ni di Rompin ini memang sentiasa ingat ke Tan Sri JJ sebab dia tiap tahun dia senantiasa memberi sumbangan kepada orang susah dalam bentuk zakat dan juga sumbangan. Jadi pada satu ketika 2 tahun lepas, kalau tak silap saya, jumlah yang menerima sumbangan dan zakat ni hampir 12,000 orang. Dan dia bagi pada tiap-tiap tahun. Dan dia tak ada pilih bulu. Dia tak ada pilih kerana orang ni orang UMNO ke orang PAS, tidak ada. Dia janji orang susah, dia bantu. Sebab itu di Rompin ini, apabila Tan Sri meninggal ni, apabila Tan Sri pergi, dia satu kehilangan yang sangat besar kepada orang Rompin. Saya rasa saya sangat berterima kasih juga kepada orang Rompin. Pada hari pertama dia meninggal hingga beberapa hari, tiap-tiap malam
boleh kata semua masjid mengajarkan Yasin, tahlil dan sebagainya untuk disedekah. Itu kepimpinan yang wajar dicontohi oleh semua pemimpin negara. Itu di peringkat parlimen lah, tetapi kalau di peringkat kepimpinan yang lebih tinggi pastinya banyak perkara-perkara yang boleh kita kongsikan. Semuanya akan Tan Sri cerita pengalaman Tan Sri sendiri selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini.